Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid Tuan Haji Jafilus, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Hari ini kita masih lagi dalam bab yang sama, bab tentang peperangan Badar. Hari ini kita masuk muka surat 158, perenggan yang pertama. Muka surat 158, perenggan yang pertama. Dalam pertempuran ini, semua panglima Quraisy cuba menghindari daripada Abu Ubaidah yang terkenal pendekar. Namun ada panglima mereka yang dari awal pertempuran lagi mengekori Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Tetapi Abu Ubaidah pula cuba mengelak daripada panglima ini, sehingga akhirnya bertembung juga. Dalam pertarungan ini, Abu Ubaidah berjaya membunuh panglima Quraisy itu. Rupa-rupanya panglima itu adalah Abdullah bin Jarrah, ayahnya sendiri. Nah, ini berlaku sendiri dalam peperangan Badar. Kalaulah kita singkap sejarah, sirah, siapakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu? Beliau merupakan kibarus sahabah, orang yang dipercayai ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menguasai 2/3 dunia. Antara orang yang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat percaya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dinukilkan dalam sebuah buku yang bernama Al-Mustadrak, karangan Imam Al-Hakim. Muslimin dan muslimat bayangkan, suatu hari ketika mana zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab keluar dari Madinah menuju ke Syam. Setibanya di Syam, adanya seorang lelaki yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maka ketika itu
Sayyidina Umar ingin melewati sepotong sungai, maka ketika itu Sayyidina Umar turun daripada unta, buka kasut, letak di atas bahu, tarik tali unta, melewati sungai. Maka ketika itu disebutlah oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, orang yang paling kanan dan paling dipercayai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu. Beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang kau lakukan? Engkau seorang khalifah, telah menguasai 2/3 dunia, boleh turun daripada unta, buka kasut, letak atas bahu, tarik tali unta, melewati sungai. Maka apakah pandangan orang-orang Basrah ketika mana melihat apa yang dilakukan oleh engkau, wahai Amirul Mukminin?" Maka jawapan yang masyhur yang telah dinukilkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu secara khusus dan secara umumnya kepada kita semua. Apa yang disebut? Inna kunna azalla qaumin. Dulu kita adalah kaum yang paling hina. Kaum Arab ini, bangsa Arab ini adalah bangsa yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Tetapi Allah muliakan kita dengan Islam. Kita adalah bangsa yang paling teruk, paling hina, tetapi Allah angkat martabat orang Arab ini, bangsa Arab ini dengan Islam. Maka disebut famahma natlubul izzah bighairi ma a'azzanallahu bih. Ketika mana kita mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Islam, azallanallah, maka Allah akan hinakan kita. Maka diingatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, walaupun dah menguasai 2/3 dunia, kita mulia disebabkan Islam. Kita bukanlah mulia disebabkan perkara-perkara yang lain. Para malaikat turut serta bertempur dalam peperangan Badar. Nabi berkata kepada para sahabat, "Kalau kamu ingin tahu mayat yang dibunuh oleh para malaikat, lihat pada kesan terbakar di leher dan di tangannya, kerana para malaikat menggunakan pedang dari api neraka." Kita dah sentuh sebelum ini dalam surah Al-Baqarah. Allah turunkan 1000 malaikat yang berpakaian putih membunuh tentera Quraisy. Sedangkan ketika itu 313 orang Islam berlawan dengan 1000 kafir Quraisy. Allah turunkan 1000 malaikat. Memang ada sebahagian mayat yang mempunyai tanda-tanda ini. Ada sahabat yang mahu memenggal kepala orang bukan Islam, tiba-tiba sudah terpenggal. Ada juga sahabat yang mendengar suara malaikat. Perang Badar adalah satu-satu peperangan yang para malaikat turut serta bertempur. Satu-satu peperangan yang para malaikat turut serta bertempur. Belum pernah berlaku hal ini dalam sejarah peperangan sebelum peperangan Badar dan peperangan yang lain selepas peperangan Badar. Dalam peperangan Hunain, para malaikat turun tetapi tidak ikut bertempur. Kita akan sentuh nanti ketika mana berlakunya peperangan Hunain. Allah dah turunkan para malaikat, tetapi ketika mana tidak pastinya
berlakunya peperangan ataupun tidak, maka Allah Azza wa Jal tidak membenarkan para malaikat ikut serta bertempur, walaupun telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Tentera bukan Islam lari. Perang Badar berlangsung hanya dalam masa 2 jam. Ini adalah peperangan yang sangat singkat, 2 jam sahaja. Peperangan Uhud sehari, berlaku pada hari Sabtu, mula awal pagi, habis lewat malam, sehari. Ada peperangan yang berlaku berbulan-bulan, ada peperangan yang berlaku hanyalah 2 minggu. Tetapi peperangan Badar, peperangan yang besar, yang pertama, hanyalah berlaku dalam masa 2 jam. Khabbab, orang Badui yang tinggal hampir dengan medan Badar, bercerita, semasa perang Badar berlaku, dia dan kawan-kawannya memerhatikan dari atas bukit. Khabbab merasakan peperangan ini akan berlangsung beberapa hari, tetapi tiba-tiba tentera Islam yang hanya 313 orang itu dapat mengalahkan tentera Quraisy yang hampir 1000 orang dalam masa hanya 2 jam. Tuan-tuan bayangkan, 313 orang lawan 1000 tentera Quraisy yang lengkap bersenjata dengan 2 jam pada waktu hari puasa, berlaku pada 17 Ramadan. Ketika itu Nabi SAW seusia 55 tahun, dan ramai sahabat Nabi yang seusia dengan Nabi, iaitu telah hampir tua, hampir masuk umur 60 tahun, dalam berlaku peperangan Badar dalam bulan Ramadan. Tentera bukan Islam lari lintang pukang, meninggalkan semua harta mereka. Khabbab berkata, ini suatu yang pelik. Dia bercakap kepada dirinya sendiri, aku tidak pernah melihat perkara sepelik ini. Dalam masa 2 jam sahaja, orang Quraisy lari lintang pukang seperti orang perempuan. Rasanya ini antara peperangan yang paling pendek dalam sejarah. Khabbab masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Sebelum masuk Islam, dia datang ke tempat orang Islam bagi melihat dahulu suasana umat Islam pada masa itu. Nabi SAW mengenalinya. Beliau bertanya, bukankah kamu ada semasa peperangan Badar? Kamu dan kawan-kawan kamu memerhatikan dari atas bukit. Benar, Khabbab berkata. Apa yang kamu sebut pada waktu itu? Bukankah kamu ada berkata, demi Allah, belum pernah aku lihat hal yang sepelik hari ini. Quraisy lari daripada pertempuran macam perempuan. Oleh itu, terus Khabbab mengucap, kerana dari hari itu Khabbab tidak pernah menyebut kepada sesiapa pun kata-kata itu. Dia hanya menyebut kepada dirinya sendiri pada masa itu, dengan kelebihan luar biasa Nabi ini, Khabbab semakin yakin dengan Islam dan dengan beliau. Khabbab radhiyallahu anhu melihat sendiri bagaimana Nabi SAW mengatur peperangan. Kalau tuan-tuan baca dalam buku Al-Maghazi, Nabi SAW akan berada di belakang, ditinggikan bahagian yang bukit, diletakkan haudash kemah. Nabi akan duduk di tempat yang tinggi, maka Nabi akan memberi arahan. Maka dilihatlah oleh Khabbab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya kepintaran Nabi ketika mana mengarahkan para sahabat untuk berperang.
Maka itu antara asbab yang menyebabkan Khabbab merasa yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa, iaitu Islam. Antara yang ditawan lagi pada hari itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Dia ditawan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abbas yang tinggi dan bertubuh sasa sedang berjalan di depan Abdullah bin Mas'ud yang kurus dan berbadan kecil, dalam keadaannya tangannya terikat. Kita pernah sentuh sebelum ini bagaimana sebahagian sahabat Nabi memperkecilkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mana nak naik kuda, terselak jubah dia, nampak betis. Betis Ibnu Mas'ud itu hanyalah tulang, kurus kering, sampai sahabat Nabi tergelak. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada Jabal Uhud. Ini adalah kelebihan yang Allah rakamkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud seorang yang berbadan kecil dan tangannya sangat kecil berbanding dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Semua orang pelik melihat keadaan itu. Para sahabat bertanya, Abdullah selepas itu, bagaimana dia dapat menawan Abbas yang gagah itu? Abdullah berkata, aku memegang tangannya dan dia terus menyerah diri. Aku mengikat tangannya ke belakang dan aku membawanya ke tempat orang-orang tawanan. Mereka bertanya pula kepada Abbas, bagaimana dia boleh menyerah kepada Abdullah yang bertubuh kecil? Maka Abbas berkata, apabila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjaya memegang tanganku, aku rasa dia beroleh kekuatan tangannya yang dapat meramas hancur tangan aku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendengar perbualan itu tersenyum. Katanya, wahai Abdullah, jangan kamu berasa kamu yang kuat. Yang membantu kamu tadi adalah malaikat. Malaikat yang menawan Abbas bin Abdul Muttalib. Dia rasa tangan dia kuat. Nabi kata tak, sebenarnya apa yang kamu pegang itu hanyalah syarat, tetapi Allah menghantar malaikat untuk memegang tangan Abbas bin Abdul Muttalib, seorang yang sangat sasa. Selepas peperangan, Nabi memerintahkan mayat-mayat orang bukan Islam dibuang ke dalam lubang. Kemudian beliau melihat kepada tawanan. Daripada 70 orang tawanan itu, ada 2 orang yang sangat memusuhi Islam, yaitu Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Muayyid. 2 orang lelaki ini kita telah sentuh sebelum ini, sangat dahsyat yang dibuat oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadar bin Haris adalah orang yang membuka majlis cerita, dongeng dan karut di sebelah majlis Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menghalang orang lain mendengar Al-Quran daripadanya. Dialah yang berkata kepada orang ramai, apakah kamu melihat Nabi lebih baik daripada aku? Kalaulah Muhammad pandai membuat cerita dongeng, aku pun banyak cerita dongeng. Kemudian Nabi menerangkan perihal Uqbah bin Abi Muayyid. Pernah pada suatu hari semasa beliau sedang sujud di Kaabah, Uqbah bin Abi Muayyid meletakkan perut unta yang berdarah dan busuk di atas kepalanya. Kemudian Uqbah dan pembesar-pembesar bukan Islam yang lain
mengetawakan beliau. Nabi berkata lagi, pernah suatu hari semasa aku sedang sujud di Kaabah, dia datang dan meletakkan kakinya di leherku dan ditekankan sehingga hampir-hampir aku mati. Muhammad memerintahkan mereka berdua dibunuh oleh Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah dan Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Apabila para sahabat mahu membawa mayat Uqbah bin Abi Muayyid ke lubang, mayatnya sudah busuk, kembung dan dagingnya terlerai. Jadi mayatnya ditimbus di situ dengan batu-batu. Ini dirakamkan sendiri dalam hadis sahih Bukhari, ketika mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah disuruh oleh Nabi untuk membunuh Uqbah bin Abi Muayyid, dibunuh, maka ingin menarik tanam di suatu tempat, sebelum nak tanam dah busuk, dagingnya terlerai. Maka itulah yang dibuat oleh Allah Azza wa Jal kepada jasad Uqbah bin Abi Muayyid yang suka mengkhianati dan mencederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki. Lepas ni kita akan sentuh seorang lagi lelaki yang Allah rakamkan dalam hadis qudsi, sama juga sebelum nak tanam jasad dia dah bau busuk. Selepas itu Nabi pergi ke lubang mayat orang-orang bukan Islam. Hampir semua mayat pembesar bukan Islam Quraisy ada di situ. Maka Nabi SAW menyeru nama mereka satu persatu dengan suara yang kuat. Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Walid bin Utbah, wahai Abul Buturi bin Hisham, wahai Uqbah bin Abi Muayyid, wahai Nadar bin Haris. Nabi menyeru nama mereka seorang demi seorang. Kemudian beliau berkata yang bermaksud, adakah kamu semua mendapati apa yang Tuhan kamu janjikan kepada kamu itu benar? Sesungguhnya aku mendapati apa yang Tuhanku janjikan padaku adalah benar. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bercakap dengan orang yang sudah mati? Apa amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak tanam, Nabi menyebut nama-nama pembesar Quraisy ketika itu. Sayyidina Umar tanya, adakah mereka mendengar? Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Umar, demi Allah, mereka mendengar percakapanku lebih jelas daripada apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak dapat menjawabnya. Maka ketika itu ada juga seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu, juga meriwayatkan hadis yang masyhur yang selalu kita dengar. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berlaku ketika waktu itu juga. Idza wudi'atil janazah, apabila jenazah kita diletakkan ala a'nakihim, atas bahu-bahu orang lelaki. Jenazah akan dibawa oleh bahu-bahu orang lelaki. Tak pernah lagi Nabi SAW juga tidak membenarkan jenazah dibawa oleh orang perempuan. Dan ketika itu, fa in kanat salihah, ketika mana jenazah itu adalah jenazah yang baik, maka apa yang akan disebut?
wahai orang-orang yang membawa jenazah yang baik, ke mana kamu nak bawa aku? Segerakan bawa aku ke kubur. Ini adalah perbualan yang dirakamkan oleh Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tetapi dalam hadis yang sama, fa in kanat ghairu salihah, kalaulah jenazah tersebut bukanlah jenazah yang baik, maka dirakamkan oleh Nabi akan disebut oleh jenazah yang baik seperti mana pembesar-pembesar Quraisy, ya wailaha, celakalah kalian semua, aina tazhabuna biha, kamu nak bawa aku ke mana? Yasma' kullu syai', akan dengar perbualan tersebut semua, illal insan, kecuali manusia. Lau sami'ahu, kalaulah manusia dengar, kalaulah Sayyidina Umar dengar, kalaulah Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu dengar, kita pun dengar, la sa'iq, kita akan mati. Maka perbualan tersebut adalah perbualan yang jelas, yang ada selain daripada manusia mendengar perbualan tersebut. Maka ketika mana kita meninggal dunia, kita mengharapkan kita mati dalam keadaan yang beriman, dan kita minta orang yang bawa jenazah kita segerakan ke perkuburan, sebab kita dah nampak apakah nikmat yang akan kita dapat ketika mana di alam kubur. Berita kemenangan Islam di Badar. Selepas tentera Islam menang, berita kemenangan itu dibawa pulang ke Madinah. Di Mekah, orang pertama tiba membawa berita adalah Haisuman Al-Khuzai, tapi dalam buku lain sebut Al-Khuzaiyah. Orang ramai langsung tidak menyangka Quraisy akan kalah. Mereka bertanya berita peperangan daripada Haisuman. Maka Haisuman berkata, Abu Jahal sudah tewas, Walid juga tewas, Utbah pun tewas, Syaibah juga tewas, dan beberapa orang yang lain juga tewas. Orang ramai terpinga-pinga mendengar berita yang tidak masuk akal. Semua panglima mereka gugur. Kalau seorang dua, mungkin ada munasabahnya. Apabila mendengar berita Haisuman, Safwan bin Umayyah yang ada di Mekah pada masa itu menyuruh orang bertanyakan kepada Haisuman berkenaan keadaan Safwan bin Umayyah. Mungkin Haisuman membawa berita yang tidak benar. Begitulah Quraisy tidak percaya mendengar berita kekalahan tentera mereka. Mereka bertanya kepada Haisuman berkenaan Safwan bin Umayyah. Haisuman berkata, Safwan ada di sini, Safwan tidak pergi berperang. Apabila tentera-tentera yang lari daripada peperangan sampai ke Mekah, barulah mereka percaya berita itu. Abu Sufyan dan Abu Lahab yang menguasai Mekah sekarang, kerana yang lainnya semuanya orang muda. Abu Sufyan membuat arahan, jangan ada seorang pun orang Mekah yang menangis meratapi keluarga mereka yang terbunuh, dan jangan ada seorang pun yang menebus tawanan mereka. Pada masa itu, Abu Lahab datang menziarahi isteri Abbas, Ummu Al-Fadl. Kalau dia mendapat berita dari Madinah. Pada masa itu, ada seorang yang mengikuti perang Badar, menceritakan berkenaan peperangan kepada Ummu Al-Fadl dan Abu Lahab. Abu Lahab bertanya, siapa di kalangan tentera Islam yang paling menggugat tentera Quraisy ketika mana peperangan Badar? Orang ini berkata, ada seorang di kalangan mereka yang memakai tanda bulu burung di dadanya.
Dialah yang paling mengucar-kacirkan kami. Apabila kami bertanya, siapakah dia? Rupanya dialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka itu antara sebab yang kuat ketika mana peperangan Uhud, tentera Islam kalah. Hamzah bin Abdul Muttalib telah dibelah dadanya, dikeluarkan dan dimakan oleh Hindun dan dibunuh oleh Wahsy. Maka itu antara sebab yang kuat tentera Quraisy, kafir Quraisy dendam dengan Hamzah sampai terbawa ketika mana peperangan Uhud. Abu Lahab bertanya lagi, bagaimana kamu semua boleh kalah? Orang ini berkata, kami melihat ada orang-orang yang berpakaian putih datang. Demi Allah, tidak ada sesiapa yang dapat menghadapi mereka. Pada masa itu, ada seorang hamba yang dibebaskan oleh Abbas, namanya Abu Rafi', yang ikut sama mendengar. Dia sudah Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Pada masa itu terluncur daripada mulutnya, demi Allah, itulah para malaikat. Ini disebut sendiri oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu merupakan hamba yang dibebaskan dan ada ketika mana peperangan Badar. Apabila Abu Lahab mendengar ulasan Abu Rafi' radhiyallahu anhu ini, dia terus bangun dan memukul Abu Rafi' sehingga berdarah. Ummu Al-Fadl cuba menahan, tetapi Abu Lahab tidak peduli. Akhirnya Ummu Al-Fadl mengambil kayu dan dipukulnya kepala Abu Lahab. Terluka kepala Abu Lahab dan Abu Lahab pulang ke rumahnya dan jatuh sakit. Kesan daripada Ummu Al-Fadl, halang, tak nak dengar, pukul, luka balik. Dan ketika itu Abu Lahab sehingga jatuh sakit. Maha besar Tuhan, sakitnya semakin parah. Dia diserang sejenis penyakit kulit yang berbahaya dan berjangkit. Akhirnya semua orang lari daripadanya. Bahkan anak-anaknya juga lari daripadanya. Selepas beberapa hari sahaja berlalunya peperangan Badar, Abu Lahab mati dalam keadaan begitu. Mayat Abu Lahab dibiarkan di dalam rumah. Tidak ada orang yang sanggup menguruskannya, walaupun anak-anaknya sendiri, sehingga mayat menjadi busuk dan kembung. Orang ramai memaksa anak-anaknya menanam mayat Abu Lahab. Tidak ada seorang pun yang mahu, takut penyakit Abu Lahab berjangkit kepada mereka. Akhirnya mereka menyembur air ke mayat Abu Lahab. Dari jauh mereka melontar batu bagi menimbus mayat itu di dalam rumahnya. Ini yang mana Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Tangan Abu Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan ketika mana dia mati, Allah menghinakan dia seperti mana Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tidak ditanam dengan cara yang sempurna, walaupun dia adalah bangsa Quraisy, tetapi telah diletakkan batu-batu sehingga menimbuskan mayatnya. Penghinaan Allah rakamkan di dalam Al-Quran, dan Allah tunjuk juga di atas muka bumi Allah, anak-anak dia pun tidak mampu dan tidak berani untuk tanam mayat ayahnya sendiri. Kembali kita kepada kisah tawanan perang Badar. Antara mereka adalah Suhail bin Amr. Dia adalah juru cakap bukan Islam Quraisy, penceramah Quraisy yang selalu menggunakan ucapan-ucapannya bagi memusuhi Islam. Nabi dan para sahabat, Umar meminta izin Nabi bagi memenggal kepala Suhail bin Amr. Kemudian Umar meminta izin mencabut semua giginya
supaya dia tidak dapat lagi berucap menentang Islam. Nabi tidak membenarkan. Nabi SAW berkata, mungkin suatu hari nanti dia akan berbuat sesuatu yang baik untuk Islam. Memang benar telahan Nabi SAW. Selepas itu Suhail bin Amr memeluk Islam dan menjadi orang Islam yang baik. Semasa berlaku ujian murtad, kebanyakan suku Arab murtad selepas kematian Nabi SAW. Orang-orang Mekah juga hampir murtad. Suhail bin Amr yang mengukuhkan kembali mereka kepada Islam. Begitulah iman dan Islam dapat mengubah hati manusia. Di Madinah pula Nabi menghantar Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lagi membawa berita perang Badar. Nabi menghantar mereka dengan untanya. Apabila sampai di Madinah, mereka melaungkan yang bermaksud sudah terbunuh Abu Jahal yang fasik itu. Mereka menyebut setiap nama pembesar-pembesar bukan Islam yang terbunuh dalam peperangan Badar, iaitu Umayyah, Utbah bin Abi Muayyid, Syaibah, Abu Al-Buturi. Orang Madinah juga terpinga-pinga mendengar berita ini. Mereka cuma mengetahui Nabi dan para sahabat keluar bagi menyekat kafilah Abu Sufyan. Apa kena-mengena nama-nama yang disebut tadi dengan kafilah Abu Sufyan. Orang ramai keluar berjalan di belakang unta Nabi. Perarakan berlaku di dalam Madinah. Anak-anak kecil mula bernasyid, sudah terbunuh Abu Jahal yang fasik. Orang-orang bukan Islam, Yahudi dan orang munafik di Madinah tidak percaya dengan berita ini. Bagaimana Nabi SAW yang pergi menyekat kafilah datang membawa cerita semua panglima Mekah tewas, sekaligus 70 orang pahlawan Mekah tewas. Tidak masuk akal. Mereka berkata, ini berita yang tidak benar. Utusan ini menipu. Sebenarnya Nabi SAW yang mati. Dalilnya, mereka pulang dengan unta Nabi SAW. Orang bukan Islam, Yahudi dan munafik di Madinah mula menyebarkan ulasan mereka ini. Mereka tidak percaya khabar yang dibawakan oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat Nabi yang lain. Dan antara orang Islam yang munafik di Madinah yang membawa cerita peperangan Badar tentera Islam kalah dan Nabi SAW wafat sebab dinaiki oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ketika itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah ketua munafik. Dia mula perangai munafiknya ketika mana selesainya peperangan Badar. Dan kita akan sentuh nanti ketika mana peperangan Uhud, dialah antara lelaki yang menghasut orang-orang Yahudi, menghasut tentera Islam yang ada di Madinah, jangan ikut serta perang dengan Nabi. Sebab orang kafir Quraisy dari Mekah datang dalam dendam yang sangat hebat. Maka kamu akan mati kalau kamu ikut dalam peperangan Uhud. Maka itulah keburukan yang dirakamkan oleh mulut Nabi, oleh lidah Nabi sendiri, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua munafik. Nah, ini antara lelaki yang juga hidup zaman Nabi, pernah ikut musafir dengan Nabi
tetapi wafat bukanlah dalam keadaan yang beragama agama Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sentuh apakah yang akan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 70 orang tawanan ketika mana peperangan Badar, selain 2 orang yang telah dibunuh oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Muayyid. 70 orang ini apa yang kita nak buat? Maka ketika itu berbezalah pandangan antara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi senyap apakah pandangan Nabi antara dua pandangan tersebut. Dan Allah Azza wa Jal menurunkan ayat Al-Quran yang khusus menyatakan pandangan yang lebih tepat. Barulah Nabi SAW mengikuti pandangan tersebut. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan, kekurangan datang diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.